Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan poin yang ke-73 tu. Muka surat. Ada juga setengah ulama, sebab sebelum ni saya sebut pandangan beberapa tokoh tempat kita lah, termasuk almarhum Tok Guru saya sendiri. Dia kata nasihat ni maksudnya inginkan kebaikan. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan nasihat ni maknanya kita berikan hak kepada yang berhak tu. Hak Allah apa dia? Hak kita beri. Hak kitab Allah yang perlu kita tunaikan, kita tunaikan. Hak Rasul yang perlu kita tunaikan, kita tunaikan. Hak pemimpin Islam yang kita kena tunaikan, kita buat, kita tunaikan. Begitulah seterusnya hak orang-orang yang beriman, kita tunaikan. Jadi menunaikan hak, itulah yang dimaksudkan an-nasihah. Itu pandangan sesetengah tokoh. Jadi saya tengok betul juga. Sebab kalau kita perhatikan dalam lebih kurang berapa ni, lebih kurang 3 muka surat, 4 muka surat ini, sebenarnya dia lebih menjurus kepada hak itu. Cuba kita tengok. Ahlus sunnah wal jamaah sentiasa berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW, bahawasanya agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat itu kena faham dalam konteks yang luas lah. Oleh kerana itu, Ahlus sunnah wal jamaah mereka sentiasa menasihati pemerintah dan juga umat ini dengan cara yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Dalam setengah riwayat satu saja. Ini 3. Dalam riwayat Bukhari itu rasanya ya, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah. Ini 3 dari riwayat Muslim. Baik. Qalu liman ya Rasulullah. Qala lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin aw lil mu'minin wa 'ammatihim. Nabi kata agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat sampai 3 kali. Maka sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Jadi nasihat itu untuk siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, apun mukminin, dan nasihat itu juga untuk orang Islam seluruhnya. Baik. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, bukan Hayat. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah, dia kata nasihat untuk Allah ni maksud dia seseorang hamba menjadikan dirinya ikhlas kepada Tuhannya dan meyakini bahawa dia adalah Tuhan yang Maha Esa dari sudut uluhiyah, dari sudut kita kata pengibadatan, dari sudut menganggap sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan bersih daripada dosa-dosa syirik, bersih daripada menganggap ada tandingan. Dia lebih sesuai memberi hak kepada Allah apa yang sepatutnya memberi hak. Jadi kalau kita duk mengaji tentang Tuhan itu kita tunaikan semuanya. Kita tak akan terlintah pun nak kata Tuhan ni lemah atau nak beri sifat-sifat yang tidak sempurna kepada Allah, tak terlintah. Lepas tu banyak lagi lah hak paling besar juga dia, ikut titah perintah dia. Hak dia larang kita jangan buat, hak dia suruh kita buat. Itu maknanya ikut perintah. Sebab perintah Tuhan ni ada 2. Ada perintah yang kita kena buat yang disebut sebagai al-amr bil fi'li. Perintah yang kita kena buat. Ada lagi perintah yang kena tinggalkan.
benda-benda yang haram, perkara makruh, hak syubhat. Tu. Kalau kita ambil hak tu saja, sudah lengkap dah tu. Mengikut setengah ulama. Cuma di sini dia bila panjanglah. Kalau tak bila pun kata setahu sani pun boleh dah. Imam Malik kata, mana ikut hak Tuhan suruh, lepas tu tinggal ada lagi. Apa ada dah tu. Merangkumi dah tu. Kalau nak baca panjang, bawah tu boleh pula tu. Tak apalah. Kita baca juga. Kalau tak baca, marah Tuhan dia tulis main, mikir tak nak ni. Sekarang sebab kadang-kadang kalau rengkah ni tak cerita. Cuba tengok. Gapo dia maksud ikut perintah Tuhan, lepas tu jauhi larangan dia tu. Dan seseorang Muslim wajib mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Dan mengamalkan amalan zahir dan batin yang Allah cintai. Dan menjauhi apa yang Allah benci. Dan dia cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan dia benci kepada apa-apa yang Allah benci. Dan dia meyakini apa-apa yang Allah jadikan sesuatu itu benar sebagai suatu kebenaran, dan yang batil itu sebagai suatu kebatilan. Dan hatinya penuh dengan cinta dan rindu kepada Allah. Ia bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, dan dia sabar menghadapi bencana yang menimpanya, serta dia reda terima takdir Allah dengan seadanya. Kalau nak buat perinciannya, itulah. Tapi kalau kita kata ikut hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang, tinggal. Imam Malik kata cukup dah tu. Kalau kita nak hurah tu biar ni kot. Tu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, termasuk nasihat untuk Allah berjihad, melawan orang-orang kafir harbi, dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Ini termasuk juga. Luah lah. Enggak, jihad ni kan termasuk Tuhan suruh. Sebab tu Imam Malik tu kemah lah. Tahan. Adapun makna nasihat untuk Allah adalah beriman kepada Allah, menafikan segala sekutu baginya, tidak mengingkari, yakni tidak tolak sifat-sifat dia. Hak dia sebut dalam Quran, dalam hadis, kita terima semua sifat Tuhan tu. Dia lebih daripada 99 tu. Nama-nama Allah ke apa lebih. Kita ada sebut 29 asma Allah sunnah tu, ada lagi. Hak tinggal tu. Cuma hak tu hak disebut dalam hadis dengan secara lengkap lah. Tu. Menyifatkan Allah dengan semua sifat-sifat yang sempurna dan mulia, menyucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang, melaksanakan segala ketaatan kepada Allah, maksiat, mencintai kerana Allah, benci kerana Allah, dan juga mencintai orang yang taat kepada Allah, memusuhi orang yang derhaka kepada Allah, berjihad melawan orang-orang kafir, mengakui nikmat Allah, bersyukur atas segala nikmat Allah. Supaya tadi lebih kurang tu. Sebab itulah ulama kata kita tunaikan hak Allah. Gapo dia? Kita ikutlah. Itu pertama. Yang kedua, nasihat untuk kitab, yakni untuk Al-Quran. Nasihat untuk Al-Quran. Sebab tu kata tu, dia kalau dalam pemahaman Melayu tak masuklah kalimah tu. Nak nasihat orang, baca pun tak erti Quran. Tak, maksud dia gini. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah berkata, dia kata maksud nasihat untuk Al-Quran ini, maksudnya meyakini bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah Ta'ala, bukan kalam makhluk. Waktu mula-mula sekali wajib mengimani semua yang ada disebut dalam Quran. Wajib mengamalkan apa yang diperintah, apa yang ada dalam Quran itu. Memuliakan dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan mengutamakan Al-Quran dari selain Quran, serta penuh memberikan perhatian yang penuh kepada Quran untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Sebab tu bagi anda, ni mana nasihat untuk itu, maknanya kita baca, kita kaji, kita belajar tafsir, belajar hak orang panggil tentang ilmu, kita belajar semua. Belajar tafsir secara memahami lafaz-lafaz Quran. Misalnya sebagai contoh, tebal tu ada satu ya, ada di jual di air paksi tak. Misalnya kalimah, contohnya solat. Berapa makna solat? Solat, kalimah solat ni dengan makna ni. Dia mari contoh ayat Quran. Tu salah satu bentuk tafsir juga tu. Maknanya kita nak faham kalimah-kalimah yang digunakan pakai dalam Quran. Dalam hak ni, dalam konteks ni, hak ni dalam konteks ni. Tu. Tapi dia mengaji hak tu nyerah tu. Sebab anak duk baca kelis tu kata, kalau mengajar ni lepeh ni buat kita ni. Tapi kok mana pun kalau kita boleh baca sendiri pun molek. Misalnya contohlah Nabi. Misalnya ruh misalnya.
Dia mari ruh ada dengan makna ni, ada dengan makna ni, ada dengan makna ni. Dia mari ayat. Ana pun rujuk. Memang kita bila kita tafsir wajib rujuk tu. Misalnya sini syirik, zalim dengan makna apa? Zalim dengan makna syirik. Ayat ni. Zalim dengan makna menganiaya diri sendiri, dengan makna ni. Zalim dengan erti engkar, dengan makna ni. Zalim dengan erti kafir, bukan syirik, kafir. Dengan makna ni. Dia buat marilah kau. Jadi kita boleh tahu kalau tidak kan. Fitnah banyak mana fitnah, maksud fitnah tu. Misalnya fitnah dengan makna syirik. Al fitnatu ashaddu minal qatl. Misalnya. Makna dia situ. Makna fitnah tu lebih berat daripada membunuh lagi. Apa makna fitnah situ? Semua tu dia ada sebut lah. Kalau tidak peninglah kita ikut nak terjemah nak. Semua tebal kita ada. Dia panggil alfazul Quran. Lafaz-lafaz Quran. Banyaklah tu lah. Ya, bagi anak pokok kita ni, dia kena khotel harfiah tu. Cari Ustaz Zawawi tu, dia pakar lebih dati. Anak pun ngaji dengan dia juga. Dua kosak dia lah yang kira-kira mempelopori pengajian harfiah di peringkat awal dulu. Maulana Asri macam amanah dia lah. Kita ni anak murid dia, belajar dengan dia. Kita kata lo tak ada nak ngaji. Dah nak ngaji, tak sih ngaji tak sah. Tak sah rakyat pun. Molek hati-hati. Sebab anak ngajar lah ni masuk juz 20 ngaji dalam online gitu ya. Ngaji online sejak seminggu. Banyak mana dah boleh pokok dia. Siapa ada kata kita boleh faham dah Quran tu walaupun tidak secara detail pun. Tidak atau gelak-gelemak atau apa-apa dak. Tu. Kalau tahu tu pokim benar tu maknanya kalau siapa sebuah ngaji dengan umur 20 juzuk tu. Kalau juz yang ke-30 boleh katakan dia faham lakor tu. Makna kalimah tu. Nak tafsir secara mendalam tu lain pula lah. Baik. Tu kemudian cuba kita ambil seterusnya sebab sini ada buat sedikit nota reta-rengkah. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat banyak ilmu-ilmu, antaranya mengenai ketuhanan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ni banyak benar ni. Sebab Quran ni mari nak ayat keesaan Allah. Nak ayat Tuhan ni, Allah ni hak tu lah hak layak dan hak patut dan hak mesti kita sembah. Hak lain tak layak, tak patut dan tak sesuai kita nak sembah. Ni paling banyak lah. Allah merupakan Al-Quran ini merupakan teman yang hampir, teman dekat lah. Kawan baik, teman dekat, teman yang sangat hampir pada orang-orang yang bergerak menempuh jalan Allah sebagai ahli ibadat. Dan Quran ini juga merupakan wasilah, yakni tali penghubung antara manusia dengan Allah. Baik kalau sehari tak baca Quran lagu mana sikit pun kena baca walaupun sayap pun juga muka telefon ada kan. Hari ni tak baca tengok sikit biarlah sayap pun tak apa. Tu Al-Quran sebagai penyejuk mata, qurratu a'yun bagi orang-orang yang berilmu, dan sesiapa yang ingin sampai ke destinasi hidup beribadat, maka dia mesti menempuh jalan Quran. Tak ada jalan lain boleh sampai dalam isu ibadat yang praktikal dan maksima kepada Allah, tak ada melalui jalan lain, jalan Quran. Kerana kalau tidak melalui Quran pasti sesak awet. Tak usah rayak lah, cerdik tahu mana. Tidak guna ilmu wahyu dalam kehidupan sesak, walaupun dia profesor sesak. Sebab tu ramai juga orang profesor ni sesak. Mana jangan ingat orang sesak ni untuk orang kapung ya dah. Jangan ingat gitu, tak kena kita orang kapung ni baik ekor ya pala dia tu dia tidak orang kapung. Mesti orang cerdik. Hak anak kata tak percaya ke Quran tu best student tu. Best student. Di kalangan adik-beradik dia lah paling cerdik. Tiba-tiba tak percaya pada Quran. Dia siap tanya lah, macam mana Ustaz dia boleh percaya ke Quran? Kita kata berat ngerti kakak ni nak, kita kata hati. 2-3 kali buat perjumpaan dengan dia. Tapi payah, mungkin lama dah nyakit. Masa universiti dia kena di universiti. Berjerit mak dia. Tak tahulah setahun tu kita ibu keluarga dia
direct dengan Majlis Agama Islam lah. Seandainya seseorang hamba tu dia tahu tentang keagungan Al-Quran ini, dia tak ketinggal Quran. Dia sedar, dia faham molek. Ada anak jumpa ni satu kumpulan muslimat ni, memang dia mengaji Quran, tafsir, memang bagus semua. Tajwid saja, tajwid tak tinggal. Lepas tu duk mengaji lain. Siapa ambil diploma hak dibuka di beberapa masjid tu, hak daripada universiti, dia waktu turun mari untuk dia rendah ke sukatan tu, tak diberi sijil universiti. Anda universiti ni dia ambil. Rajin sungguh. Pokok suri rumah ni lah. Tu laki dia kereta, peti, macam mengaji juga. Nah. Siapa ada tu dia kata, saya pergi mana-mana semua tu laki, tapi tu laki saya tak pergi masjid ke mana ustaz. Tu laki dia tak ingat nak pergi. Dia mungkin isteri dia pergi dah tokir, dia kira tu tak. Oh, siapa disebut gitu nak buat lagu mana ustaz, sedih kata. Tak pergi. Dia kata ada jemaah pun tak pergi. Tapi saya nak pergi mana-mana, dia wui kata ke apa. Tidak ada kata nikah lain, tak satu ya. Tapi dia tak pergi. Ada juga penyakit lagu tu. Allah uji kok tu pula. Allah uji kok tu pula. Siapa dia kata tak cakap nasihat dia, tak sih. Tapi kalau kita minta misalnya kalau ada program keagamaan, program ceramah atau program motivasi tentang agama tu, rakyat wih lalu, wih piti, siap wih piti. Kata. Tapi hajat dia tak segi. Ni ujian kepada isteri tu. Sedihlah dia. Baik, gitu. Jadi di sini ana ada buat untuk ringkasan lah ni. Maknanya daripada nasihat kepada Quran ni maksudnya kena tumpukan kepada pengajian Al-Quran melebihi kepada pengajian yang lain. Dengan tadabburnya habis. Kalau boleh dalam seminggu 3 kali dengan ustaz tu dengan ustaz ni. Patut lain tak ada tapi kena lebih Quran. Tu. Sepohok malam ada waktu tu peringkat tinggilah. Tapi mudah faham tu je tu. Sebab dia tafsir Quran bil Quran. Memahami Al-Quran dengan tengok ayat Quran hak lain. Tu. Hak ni dia tidak akan tersasar insya-Allah. Tak akan tersalah, tak akan pergi kursi. Sebab ana pernah ngajar tafsir jadi kursi. Apa tu? Ana syok. Tapi syok pun nak pergi ke arah yakin, ana dengarlah. Betul ana berhenti semaya asar, lepas tu kita pun masuklah kereta tu ada duduk tengok telefon. Pun dia ngajar, kita pun dengar. Tak ada 2 lekok, kita tahu dah salah parutlah ustazah ni ngajar. Dia tak tahu paleko ayat tu. Dia tak tahu. Sebab tu sahabat misalnya Ibnu Mas'ud atau orang nak tafsir Quran, dia tak tahu latar belakang ayat ni, kata memang tak terjamin selamat tafsir dia. Bila-bila masa boleh tergelincir. Sebab dia tak tahu konteks ayat tu. Bahaya tu. Sebab tu kita nak tafsir kan. Sebab tu nak tafsir yang buat tu kita buat awal-awal lagi. Kalau hak ada, hak kita boleh kesal dalam syarah, dalam tafsir ayat ni, asbab nuzul dia, memang kita akan masuk. Walaupun kita tak baca, pelajar baca sendiri. Dan kita kena ingat ayat ni dalam konteks ni, jangan ikut sendiri. Kalau tidak ada hadirat, ikut serah. Dia tulis ayat ni boleh pergi ikut ni. Dia kira boleh pergi. Tafsir mengikut kaedah boleh pergi lagu tu kan. Sekarang nak pergi, letih berhenti. Nak kata bahaya. Kadang-kadang dia masuk ke politik, dia pergi kursi. Sebab kata dia pergi kursi. Na'udzubillah ini, janganlah begitu Quran ni tak boleh begitu. Kadang-kadang lucu pula. Kita dengar kita. Okey ke? Wa idza batashtum jabbari. Bak sakit lutut. Boleh main ke? Tu Quran. Nabi hak turun Quran ke dia pun tak jawab ayat bagi lagu tu. Mu tahu mana? Kalau ana mudah lepas tu ustaz tak boleh. Tidak Quran ni syifaa'un wa rahmah. Betul, tapi bukan lagu tu cara dia. Hak kata Quran ni kita boleh bertafsir. Misalnya kita baca Fatihah, ya Allah dengan berkat sembuh lutut aku. Tu tak apa gitu. Ni kata ayat tu khasiat untuk sakit lutut. Tu tak boleh gitu. Sebab juga in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhghatu banyak benar. Tok bomo pepaka guru di sebelah pepaka ni. Dia kata mana? Ni ada dengar dalam radio. Hak tok bomo anak pergi rumah dia, dengar. Dia baca. Dia kata mana? Dia kata kalau anak-anak tolu-tolu hak pergi ni, Kelantan dia. Baca ayat ni in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Embuh 3 kali atau hubub anak. Masa anak tidur ke? Sebut tu.
Patut dia sebut lucu dia kata kalau tu lelaki tolong-tolong boleh juga. Masa tu lelaki tidur tu baca tumbuh. Lepas tu niat supaya dia ikut kita. Ayat tu bak apa dia tu? Bak ittiba' sunnah tu. Hak tu kalau istilah ulama dia panggil tahrif makna Quran. Dia telah merosakkan makna Quran. Makna Quran tidak gitu. Kalau kamu benar-benar cintakan Allah, ikut aku. Ittiba' aku. Yuhibbukumullah. Natijah dia kamu akan dapat mahabbatullah. Betul-betul dia qana pergi ke dia, dia sayang dia. Di situ ke dia. Tu orang panggil tolol lah. Kalau mengikut Profesor Al-Atas tu dia panggil pokok bebalism. Pokok bebal. Jangan dia nak main Quran ni hilang berkat. Hilang berkat tak boleh gitu. Sepatutnya kalau kita tak tahu Quran ni, ana baca dalam banyak tafsir Quran ni, apa maksud Quran berguna untuk semua orang. Katakanlah orang kampung, kalau dia faham Quran, dia tak tahu nak apa. Bismillahirrahmanirrahim dia baca Quran. Dia kata ya Allah berkat Quran yang aku baca ni, kamu berilah hidayat pada suamiku. Semua ulama kata boleh lah gitu. Boleh. Tu dia panggil tawassul dengan Quran, amal yang baik kita baca Quran. Sebab sahabat Nabi sakit ke dia baca bismillah Al-Fatihah tu. Tapi tak ada sahabat kata Fatihah ni untuk kena sengak kejeking. Tak ada. Tapi ada sembuh dia baca ayat tu. Tapi dia tak kata gitu. Dia bertawassul dengan ayat tu. Tak apa tu. Ayat molek. Jangan duk kata wa idza batas terjemah enggak usah kalau depan anak cuba semua salah. Tak ada langsung lutut lah tu. Tak ada bak sakit pun. Lemah semati. Tu bahaya tak boleh lagu tu. Tu orang panggil tidak nasihat kepada Quran tu. Tidak memberi hak Quran tu. Dia ayat Quran tak boleh main koyak-koyak gitu, tak boleh. Bahaya. Sebab tu kalau kita perhatikan orang yang faham tafsir berhati-hati dia kecek. Potok guru ana malah dia kata kena buat nota, dia kata takut salah. Sebab nota bila buat ni dia bila nak buat nota ni sebenarnya bunyi duk tarik pun dia mikir tu. Rujuk kena tengok, lepas tu mikir dia go habis tu. Masa duk nulis duk naik tu. Tu kelebihan dia je. Kadang-kadang salah boleh tahu atas tahu selalu. Ni kalau duk main kepala belabok kata boleh mikir ayat geria lepas ni. Boleh nyakit lah. Anak jumpa dah orang pasien dia tinggal dalam bilik tu email. Dia pergi ngajar tinggal bilik tu email. Kitab. Ngota email tu saya. Enggak hari tu operasi nyepel hilang kitab. Pergi ngajar. Ambil Quran, tafsir gak ikut si. Tu. Baik. Tu yang kedua, yang ketiga. Nasihat. Jadi hak ni penting ni. Ni ana ambil ni sebenarnya ana petik dalam beberapa itu. Hak tadilah tumpukan kepada pengajian Al-Quran melebihi kepada pengajian yang lain. Hak tu penting. Mana contoh kalau masjid kita ni biasa papak kuliah ke, tapi jangan sama. Ni dari sudut harfiah, ni dari sudut ni dari sudut hukum, ni dari sudut ilmu tentang alam ini. Tu cari khusus pula. Ayat-ayat yang menyentuh tentang kejadian Allah. Sebab kejadian Allah ni maknanya Allah menjadikan merupakan faktor ataupun dalil alasan hujah paling besar untuk nak menyatakan Allah lah Tuhan yang paling layak disembah. Pada qudrat khaliqiyah, kemampuan mencipta. Gak bila kata kemampuan mencipta, kalau orang tanya kita, apa makna makhluk? Ma siwa Allah. Selain Allah semua makhluk. Maknanya Allah cipta semualah, malaikat, jin, habis. Selain Allah tu makhluk. Tak besar tu. Sebab tu ulama kata hampir 70% ayat Quran sebut tentang ni alam. Fiqh 16% je. Jadi fiqh ni kalau kita kira ambil satu subjek cukup dah untuk seminggu dia surah tu, ambil lain pula. Misalnya ilmu hubungan. Fiqh hubungan antara muslim dengan non muslim. Kita tak tahu apa tu. Baik, yang dimaksudkan dengan nasihat untuk Rasul ialah dengan meyakini bahawa Rasul Allah itu, utusan Allah itu makhluk yang paling utama. Manusia paling utama lah. Tuhan tak pilih Rasul dia hak gang. Tuhan tak pilih Rasul dia ni hak tak cerdik. Tuhan pilih hak paling cerdik. Itu dari segi cerdik. Dari segi akhlak, paling tinggi akhlak. Orang tak boleh nak take akhlak. Tu Rasul Allah. Mana-mana pun. Daripada Nabi ada siapa mana-mana pun gitulah. Kena yakin hak tu. Sebab tu, ingat ada dulu kita ngaji kan? Dia panggil usul nubuah. Apa dia? Siddiq,
amanah, tabligh, fatanah. Tu dia panggil usul nubuwah. Kalau ada cerita yang mau cerita baca dari kitab, nampak Nabi ni Rasul dia kena fatanah, ada nilai fatanah. Tiba-tiba baca cerita nampak tak jadi Rasul. Nampak gong lebih kurang Muhammad kapur kita. Cerita tu kena sembok semula. Ulama kata cerita tu tak betul. Jadi usul tu. Tu kan. Lepas tu kalau kita terima cerita nampak Nabi kecek pelawak. Bercanggah dengan Siddiq itu. Tak boleh terima. Tu orang panggil usul nubuah pak tu. Tu kan. Jadi kena yakin, kena percaya bahawa utusan Allah, Nabi ke Rasul ke, manusia paling lebih di kalangan manusia yang ada di zaman dia. Dan dia tu mestilah kekasih Allah, Khalilullah. Allah mengutusnya kepada para manusia, para hambanya, agar Rasul ataupun Nabi mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya hidayah. Menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang membuatkan mereka bahagia. Dan apa-apa yang, dan dia Rasul dia akan sebut juga sesuatu yang boleh menyebabkan seseorang itu sengsara, khususnya di hari akhirat. Dia akan sebut. Dan Rasulullah ni, tak kira lah Rasulullah tu maknanya Rasul mana, Nabi mana ke, kalau dalam konteks hidup di hari akhirat, dia akan sebut semua. Ataupun dalam bab ibadat. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ibadat ni hak kena ada zaman kita ni, ibadat sebanyak yang ada zaman Nabi tu. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Orang tak panggil ibadat tu zaman Nabi tak ada, zaman kita ada. Tapi orang panggil ibadat tak ada, tak berlaku gitu dalam agama. Tu. Misalnya kita kata, ambil contoh mudah lah. Gapo dia lah ni hak kata, biarlah nak sebut rot. Kau tak sebut kau takut Tuhan marah. Maulid misalnya. Maulid lon 2 minggu sambut maulid setari masjid lah. Maulid waktu dia anggap ibadat besar tu, sanggup habis duit, sanggup cuti, mana besar tu, atas nama agama lah. Sebab tu dia panggil syamah pawai agama. Lepas tu dia pengisi apa semua bentuk agama atas nama sambutan maulid. Jadi kadang-kadang sambut tu serupa dengan setengah-setengah amal lewat kafir pula, setengah-setengah belarok, akak sepanduk, akak selipar akak samai. Tengah punya selipar besar ni kita tengok dia akak, lepas tu selawat dan sebagainya. Baik, hak tu ada ke tak zaman Nabi? Tak ada. Zaman sahabat hak dikatakan paling sayang ke Nabi tu, siapa Nabi ludah berjilak lagi tu. Kan ada dalam satu peperangan Nabi ludah tu, dia ambil air ludah Nabi, dia comot tubuh dia. Air bekas Nabi sanggup minum. Sedangkan air bekas ni, darah bekas ni darah kata, sanggup minum. Kita tak ada nak mikir kita tu. Syiah pun tak ada mikir. Dalam kitab Syiah dia kata berat ngoti, dia kata Muhammad ni popok dia. Dia sebut tu dalam kitab Nahjul Balagh. Dia kata dia ambil air liur Muhammad ludah, dia semua tubuh dia. Dia kata berat, dia kata. Dia buat kesimpulan dalam kitab tu. Dia kata kalau pengikut siapa tahap ni, dia tak lari, dia tak akan tinggal Muhammad. Dia perang sampai mati kalau lagu ni perangan ni. Jadi dia jadi takut pada sahabat Nabi gitu. Dia kata orang panggil tak tinggal boh lah. Kalau setara ni dia tak asuk pada Nabi, sebab tu sini ana buat ittiba' sunnah. Muhim jiddan at-ta'assub. Ittiba' sunnah hak paling penting, makna dia ta'assub kepada Nabi. Kena ta'assub pada Nabi. Orang lain tak boleh ta'assub. Cuba tengok sini. Menerangkan kepada mereka jalan Allah yang lurus, yang mustaqim, agar mereka lulus mendapatkan nikmat syurga. Lulus mana berjaya dapat nikmat syurga dan terhindar, dijauhkan daripada kena seksaan api neraka tu. Cara Nabi, kalau tidak ikut cara Nabi, tak lepas ni, tak lulus, tak selamat daripada neraka. Tak seduk kira je tok guru awak cidik tawan apa. Dia mesti ikut Nabi. Jadi hak tok guru awak ayat tu kena pastikan dia daripada Nabi. Sebab tu tok guru tu sendiri bila dia ayat, ni sahih daripada Nabi, ni hak Nabi buat, dia kena raya. Ana dengar dalam internet kadang-kadang nengung kita. Ni dengan molek ni, hak nak ayat ni, hak tok guru hamba ayat. Mana boleh zikir lagu tu. Dia nak ayat satu zikir, dia kata ni hak tok guru hamba, rahsia ni. Mu ingat agama hak pecik mu ke? Dia ingat agama ni hak tok guru dia. Ni rahsia. Hak tok guru dia sebut terang. Anak-anak ini pada kalaulah kita
Kalau kita itu kita pegat dah tu. Kita tarik dah tauliah tu. Kesal tu kalau tak dengar kata lah nasihat dulu lah, maksudnya kena berubah, kena kaunseling, kena panggil masuk bilik kaunseling. Tak boleh kecek lagi ni. Ustaz kena jadi lidah Rasul, bukan jadi lidah tok guru kita. Oh bahaya tu. Acak mana anak dengar tu dalam internet. Oh ni tok guru kita kan. Oh ni tok guru kita ni tarah dia wali Allah. Dia kecing jadi mah. Allah anda ini panggil kata Allah. Siapa tahu nak kata gapo gitu. Tak ada nak mikir tu apa panggil tu. Allah kecing jadi mah. Kita kalau sore apa dah ada di Malaysia ni. Boleh pergi. We minum banyak. Kata awak kena kecing sekurang-kurang 20 kali sehari. Letak atas batu mana-mana. Ana ada rasa kalau ada sungguh lagu tu nak bahagia barang tu kan rasa. Allah lah tidak setahun tu orang panggil orang agama dengan serba agak orang kafir duk tengok tu dalam internet. Pasti dia kata lagu mana? Patut orang Islam mundur pun. Jadi khaya aku buat. Tu dia sekarang ni anak murid. Jangan. Dengar lagu mana tak tahu. Tok guru dia lalu. Dia tak ni. Dia kata tok guru saya lah tu. Dr. Asyik kata dia ni ahli dalam. Nak kata. Lepas Dr. Asyik kata, kalau kita kena ngajar biar orang tak faham juga. Baru tinggi. Banyak kan anak murid tahu tu. Dia kalau anak-anak kan malas nak guna bahasa berat lah. Kalau bahasa berat gak sebodoh tu anak murid yang ngajar ke pun dia saja sebodoh tu anak murid tu. Sedangkan Quran ni aja kita inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni kalau kita ikut betul cara Quran bawa dia jadi aqwam, cemerlang hidup tak jadi bodoh lagu tu. Bijak hebat siapa tak faham dia mengajar. Ada ke orang panggil orang dapat tokoh guru cemerlang bapa anak murid dia tak faham lah dia mengajar. Ana rasa kalau kementerian ada kementerian lagu tu itu kementerian kira ada beruk. Mana orang kawan ni dia boleh guru cemerlang kerana semua anak murid dia mengajar tak faham kamu satu. Tu nak ayat bui hati-hati. Berkali popok kita tak ajar dengar jenis kelas-kelas kita hanya biasa. Memang tak faham sungguh. Ana pun tak faham. Kadang-kadang kita nak tanya, Tok Guru faham ke tak Tok Guru ngajar ni? Dia duduk kait dengan Tok kenali ke apa ajaran dia tu. Tinggi kat dia. Anak pergi dia kata, kenapa aku lepas ni tak? Kita tak wani nak tanya. Tak beberapa kali anak pergi. Mak lah semana anak pergi dalam kelas dia. Masa dia duduk di wakastel. Tak faham ke apa satu. Dia kecek ke macam ilmu tu ilmu tak boleh nak rujuk lah. Gini. Semua daripada A to Z. Semua isyarat lah ke ilmu tu. Bahasa isyarat. Lambang saja. Islam tidak lagu tu. Sebab itulah bila kita ngaji agama kan jelas nampak. Bab tauhid pun jelas. Sebab tu bagi anda kita nak faham nak begitu tak ada yang lebih baik belajar tafsir. Kalau lain itu sebagai tambahan pecah-pecah dia. Tafsir tu kena ngaji. Paling tidak harfiah biar 30 juzuk. Khatam mati tu dalam keadaan kita khatam tu habis 30 juzuk. Tu. Habis. Kita boleh buat target. Ni jumpa dah. Cuba tengok satu ayat, satu muka surat. Ulama buat kajian dia. Dalam satu muka surat tu kalimah sama berapa dah? Allah saja dah berapa dah? Kalimah Allah saja. Kalimah zalika, kalimah hum. Banyak mana? La'allakum, banyak mana? Kum, banyak mana? Qatullah ya. Quran tu sebenarnya. Benda mudah tu sebab apa? Sebab orang kita tidak terdidik dengan gitu. Kalau di India, nak tahu. Kata kira apa? Sebab ilmu dia tu ilmu Quran dia tu semua bidang dia masuk. Nak kata cepat ambil kaedah ni. Sebab Maulana Hadi buat tu kan, boleh buat 40 hari. Kaedah mana yang dia guna? Apa kita tak ambil tu? Kalau nak orang lain lagi ada kaedah lain untuk setahun, untuk lama, untuk sampai mati pun ada. Benda gitu kan. Ana dulu ana ngaji tak apa setahun dengan tok guru kita Maulana ni. Dia popok kita neraka sungguh lah tu. Al-irtibat baina suwar wal ayat nama kita tu. Kaitan antara surah-surah dengan ayat-ayat. Dia tak baca apa, terjemah budak
Dia ayat lalu, okey, esok kita nak baca secemok ni. Klik nak baca di terjemah. Tak terjemah nak cepat. Tu jadi molek tu lagu tu. Kita boleh tahu. Kita India juga tu. Bahasa Arab tapi dah tulisan khak Farsi. Tu nak ayat ni Quran ni luah. Pilihlah sesuai. Kita harfiah cukup sesuai. Daripada budak sekolah siapa itu. Baik. Ni Jadi yang dimaksud nasihat untuk Rasul ni ialah meyakini bahawa beliau adalah seutama-utama makhluk dan dia ni kekasih Allah. Tengah-tengah tu kita ambil tengah tu lah tu. Jadi Nabi ni dia bukan sekadar sebut benda-benda yang membahagiakan hidup manusia di hari akhirat, tidak. Tapi dia sebut juga perkara-perkara sebagai peringatan, jangan buat hal ni. Kalau buat hal ni kita akan sengsara di hari akhirat. Dia sebut juga, sebut belaka. Sebab tu Nabi ni mubasyir wa munzir. Hak beri berita gembira dan berita ancaman. Dia sebut belaka. Dia sebut, jadi Nabi dan Rasul ni tugas di antara dia menerangkan kepada manusia jalan Allah yang benar supaya mereka lulus boleh dapat syurga dan terhindar daripada kebedahan api neraka. Dan dengan mencintainya, dengan cinta Rasul, muliakan Rasul, mengikuti Rasul, serta tidak ada kesempitan dalam dada terhadap apa saja keputusan Rasul. Hak kita ngaji tu tetap Rasulullah buat tu, kita terima, tak rasa tak sedap amal ni. Banyak sakok kita tak boleh buat ni kalau ikut Rasul. Tak ada langsung. Puas hati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tu. Hak tu sekali pagi sekali petang pada dah. Dalam riwayat sebut. Tu. Tunduk serta patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kontak Nabi Muhammad lah. Tapi dia merangkumi semua Nabi. Seperti orang yang buta mengikut petunjuk orang yang mata dia tu celak, dia bimbing orang buta ikut dia. Lagu tu lah seolah-olah. Sebab kita ni buta akhirat sebenarnya. Kalau Nabi tak tahu gapo bab akhirat. Sebab akhirat ni kita tak boleh nak akses maklumat kecuali wahyu saja. Tu no ayat pentingnya Nabi dalam konteks hubungan kita dengan pentingnya kita nak pergi ke akhirat. Tak ada orang boleh ayat akhirat. Tapi kita kena pergi kot mana pun. Kalau kita pergi gitu nengu gitu pun banyak mana dah tu. Kena ngaji hadis ni. Kena ngaji Quran. Apa? Kita memang nambung apa akhirat. Akhirat ni kalau anak masa rata hidup kita situ. Jadi kita tidak tahu hal ehwal akhirat kecuali hak boleh royak. Maknanya sini poin yang paling penting. Aku tak boleh sebut. Ustaz jangan sebut tu. Sunnah pun jangan sebut. Masa Ustaz mai kuliah sini, dia pesan kita molek benar tu pesan tu. Kita pun ikut dah. Tak apalah, hamba tak royak lah. Lepas tu duduk ngomong ke dia kuliah tu, wajib ikut cara hidup Nabi. Cara hidup Nabi. Rugi kalimah lah. Tu sunnah saya ni ikut cara hidup Nabi. Berapa kalimah tu? Biarlah rugi sikit pun. Tak suruh orang malu. Gitu ya, lebih kurang. Tak apalah. Sebab manusia ni dia bahagia kena gaya. Manusia ni bahagia kena gaya. Itulah. Jangan dia kata bodoh tu tak cerdik sudahlah. Baik, seterusnya. Cuba tengok. Orang yang menang, mana orang menang ni? Mana orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang beruntung. Kenapa? Kerana dia dapat mahabbah. Dapat cinta. Cinta siapa? Cinta Allah. Dan ketaatan kepada sunnahnya. Cinta kepada sunnah. Cinta dan taat pada sunnah. Dia akan dapat ke dia? Mahabbatullah. Dan orang yang rugi ni rugi dunia akhirat. Bukan dunia saja. Adalah orang yang terhalang daripada mengikuti ajaran dia. Cuba fikir. Apa dia halangan yang menghalang kita buat sunnah? Malu kepada orang. Malu kat orang. Orang lain tak buat, kita buat. Malu. Pak mati duk main lagu tu. Kau apa koh dalam kat lagu tu. Tahu koh. Meninggal dalam keadaan malu kat orang gitu. Akhir sekali dia tak boleh buat sunnah. Nak kalau lagu tu hidup kita, orang panggil ahlu sunnah tu. Sebab tu bagi anak tak suruh kata kat orang kita buat. InsyaAllah kalau ramai buat ni berubahlah masyarakat. Dia ada berkat sunnah ni. Ni kita ngaji sunnah pokok-pokok iyah ni dah. Pun takut juga nak buat sunnah pada hal tu. Tak melibatkan orang kita sendiri. Baik. Kalau dia guna akta tu, dia tak akta hasut tu. Lepas kita. Tak ni hasut ikut Nabi. Hasut supaya ikut Nabi.
Baik. Jadi maknanya taat dan ta'assub pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan aini, fardhu ain. Sehingga kita boleh kata gini, kawal kalau hak Nabi kawal tak akan tukar. Tu makna ta'assub ke Nabi. Tu hak sengerti ya. Sedangkan makna nasihat untuk pemimpin orang Islam, sini anak senara ke sini berapa ni 8 dia sebut sini 8 kau. Cuma kita ni dia susun gitu, dia betul essay gitu, dia tidak buh nombor. Kalau buh nombor kita mudah nampak. Sedangkan makna nasihat kepada pemimpin orang Islam ada 8 dia senara sini. Anak letak nombor tu, kalau letak nombor mudah kita nampak. Pertama sekali kita terima perintah dia. Mak kita terima, qabul perintah dia tu. Yang kedua kita dengar nasihat dia dan taat kepada mereka adalah hal yang bukan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memerangi mereka selama mana mereka tidak menganjuk, tidak kafir dan tidak menganjurkan kepada kekafiran yang nyata. Kufran bawah. Nabi sebut ni hak ni. Tu nombor 3. Nombor 4. Nombor 4. Berusaha untuk memperbaiki keadaan pemimpin. Kalau dia rosak, kalau dia ada masalah, usaha ke mana pun buatlah. Jumpa mak dia, jumpa isteri dia, jumpa orang dia malu, bawa delegasi orang kampung kita nak minta YB kena marilah masjid. YB tak mari masjid ni orang cemuh. Orang benci dah ke YB. Kalau YB masjid insya-Allah akan pulih. Kita ayat molek dia. Molek kena jumpa ayat mari masjid lah. Bawa Kelantan ni orang Islam belaka. Kita pergi ayat molek. Jangan duduk orang panggil apa? Ni duduk bong kedai kopi. YB mari ke malas kedai kapur demo. Tu buang uduh tu panggil lagu tu. Bukan lagu tu nasihat kepada YB. Kawai tak kali habuk dua pengaruh. Apalah. Tegak dia buah banyak tu. Menatang tu habis dua lazu. Nombor 5, membersihkan kerosakan mereka. Bersih di sini maknanya nasihat, minta dia bertaubat, kesedaran kepada dia. Tu anak tu lah. Sebab dia sebut tu bahasa dia. Maknanya kita tahir. Tahir mana kita bersih, kata maknanya kita beri kesedaran kepada dia. Dia ada faham. Mana kalau dia telah ajak lah tahu kita kata YB kena ingat YB. Kalau YB tak berubah pengabat ni kita tak undi dia. Kadang-kadang setengah orang tu takut nak dia undi. Lebih takut pada kita sebut neraka, tak takut semua. Tapi kalau sebut berubah kita kapal kita tak serundi, takut dia. Tapi kalau sebut neraka relax lah. Ada setengah-setengah lagu tu. Sebut kalau gitu sebut undi. Nafsu dia nyetok sikit. Ni sebenarnya ni kalau kita boleh buat gini maknanya dapat kebaikan lah. Yang keenam, ni dalam bab amar ma'ruf, memerintahkan kita suruh pemimpin kepada kebaikan. Kalau ada dia buat tak baik lah, nasihat ni orang panggil amar ma'ruf nahi munkar. Tu nombor 6. Nombor 7, kita larang dia daripada melakukan kemungkaran. Tu nombor 7. Nombor 8, kita doa supaya dia dapat kebaikan dan keampunan. Tambahlah selagi tu, dan keampunan. Sebab dalam hadis tu ada sebut keampunan. Itulah kita bincang malam Mughirah tu lah. Hadis Mughirah tu kan Bukhari pagi tadi tu. Doa dia ni suka pemahaman akalah dia. Doa biar dia diampunkan oleh Allah. Tu nombor apa? Nombor 8. Nombor 8 situ. Kerana dalam kebaikan mereka, sebab kalau pemimpin tu jadi baik, habis ayat dia boleh kebaikan. Kalau pemimpin tu jauh, habis ayat jadi molek. Kalau pemimpin tu dia utama ke rakyat, senang rakyat. Tu kita nak. Sebab tu 8 perkara ni kalau boleh teliti lah sikit kan. Dia pemimpin kita ni tak cerdik banyak. Dia tu cerdik banyak. Cuma adalah perangai-perangai manusia tu hak lemah tu. Tu kena buat ni. Jadi kok mana pun kena kira. Tak boleh rakyat melalui saluran dia. Ni supaya dapat pahala. Kita boleh berkat. Tu tujuan dia. Yang terakhir, makna nasihat kepada orang Islam seluruhnya ataupun orang beriman seluruhnya. Gapo dia? Ni anak tidak buh nombor lah. Ni terlalu umum sangat. Misalnya tolong mereka dalam hal kebaikan, larang mereka tu amar ma'ruf nahi munkar. Kita aktifkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan. Cuba bayar ke kita saya baik dia buat salah kita tak tegur. Patut siapa dia lagi nak tegur dia? Padahal ruai dapat pahala terpampang depan kita. Tapi kita tak erti makna kita ni tak ada sifat nasihat. Tak ada. Bimbing mereka kepada petunjuk. Misalnya kita kata agak-agak lagu mana? Cuba kita fikir. Ambil 30 saat saja.
Saya kita ni passenger tak mari masjid nak buat mana? Pernahkah kita fikir nak buat lagu mana? Ajak Tobik makan mi udang, Tobik awak. Kita kena singgah masjid lepas ni kita pergi makan mi udang. Dia berkata jadadah nanti ni kata nak. Jadadah ni kata ni. Aku pun malas lagi pasal tak sedap anu ponyok ni. dia berat doa ni jadi lagu tu lah. Orang nak pergi menang bahaya terasa jam malas lagi. Orang nak ajak orang tak apa buat. Buat. Dia buat. Dia mari masjid. Kuk dia mari sekali mari kadang-kadang Tuhan nak beri kebaikan terbuka dah pintu hati tu. Surah ayat lah bagi lagu ni. Bagi bukan hijab Tuhan. Bukan hijab kita. Hijab Tuhan. Sekali mari berapa selalu. Ramai mana orang lagu tu. Usaha. Ada ke tak usaha? Kalau ada hak tu, kita ni maknanya ad-din nasihat kepada orang beriman tu, kita ada buat. Jadi lagu tu. Mencegah mereka dengan sekuat tenaga supaya tak jadi sesat. Nak buat lagu mana ni? Lepas naik atas kepala ni sayang kita ni. Nak buat lagu mana? Tiga pakai lepas, dua kaki, sok kepala. Tiga. Nak buat lagu mana? Atas bahu. So. Lepas tu duduk best pula sini, lima. Lagu mana nak buat ni? Mikir kita tu. Sebab lembu pun tak atas kepala. Tu kalau saya kena ejah lah lagu mana tu. Nak buat ayat lagu mana? Payah kalah tu. Sebab dia kata tengok kita tak ngaji agama lah. Dia kata kita. Siapa nak ayat aku ni? Ustaz tahu tak dia tu? Tak apalah, kena fikir lah. Mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana dia cinta kebaikan untuk diri dia sendiri. Semua tu dia buat tu, bapa kita nak bawa molek tu sebab mereka tu semua tu hamba Allah sebab kita belaka tu. Kita kata orang ni tak kira lah dalam parti gapo, dia ni dalam badan NGO gapo. Orang kita ni kadang-kadang pengalaman anak lah nak ayat ni tak nanti parti belah mana bila kena nyakit gang ni. EJK masjid lain pun tak sibuk kerjasama dah. Kita kata apa salah kita buat program. Kita buat program 3 kali setahun. Kita kumpul berapa masjid kira-kira yang berpotensi untuk orang mari. Kita buat program. Okey, dalam 3 bulan pertama kita buat program pakat kempen. Semua masjid ni kempen mari sini. Masuk bulan 3 untuk fasa kedua kempen ni pula. Kita buat gitu. Jadi kita pakat garwi pada masjid ni untuk buat program. Tak sih. Tak boleh dia kata akaun suku-suku. Ni. Cara masjid parti badan NGO cara badan NGO Islam belaka cuma tak serupa tak siwi. Aku sekali 2 tahun tertangguh perkahwinan. Lepas tu nikah juga boleh anak dah 4 orang. Jumpa di masjid Bakhir ni. 4 orang bela-bela. Tapi tertangguh 2 tahun perkahwinan. Bapa anak menyetok tak sini nikah. Kecuali mak wihan ni. Moga dia ngaji pun sama ngaji. Kira dia badan NGO Islam tu berbeza. Berat orang ahli sunnah kita. Dia apa? Takut lari. Maka wajiblah bagi seorang hamba untuk memandang mereka dengan kacamata yang satu. Apa dia? Kacamata kebenaran, nak kebaikan. Kita kena tengok orang ni. Sebab itulah ulama kita ni ulama dakwah lah. Dia kata kita kena tengok manusia ni dia sebagai anak cucu Nabi Adam. Jangan tengok atas nama bangsa. Kalau tengok atas nama bangsa sudah, saya terganggu selalu. Apa kita tak boleh nampak Cina, India tu adik-adik kita asal daripada Nabi. Apa tak nampak? Moga Nabi pun sebut kullukum. Kum tu siapa? Kullukum min Adam. Kum tu siapa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Jadi baik, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalau anak terjemah ada bahasa mudah, bangsa ni sama saja. Apa? Sebab daripada ada daripada tanah. Hak air mani tu selepas tu. Asal ngerti kita ni hak ngerti tanah. Tapi apa duk tengok bangsa siapa jadi benci pada bangsa kawan-kawan para kawan itu molek pun. Hak Cina pun tengok gitu juga kita pun tengok gitu. Di akhir sekali membawa orang panggil apa ni sifat perjapa ke mati. Jadi menyebabkan kita terbangsa tu jadi kita jadi duduk dalam satu qaryah pun orang panggil tidak ngam. Sebab apa? Sebab bangsa lain. Padahal Nabi suruh tengok dalam konteks semua anak Adam. Sebab tu zaman Nabi bangsa Yahudi boleh naik jumpa Aisyah atas rumah. Bila Nabi balik rumah tengok ada perempuan Yahudi, Nabi tanya siapa? Aisyah kata ni perempuan Yahudi. Dia tanya nama siapa? Nabi pergi. Perempuan itu duduk kecek dengan Aisyah.
Molek hubungnya tu. Oh, kalau hak harbi tu kita urus cara lain lah. Harbi kau ada tepi rumah kita tu. Hubungnya tu. Kita dengar pemimpin dan dengan orang yang tidak pemimpin. Habis licin, masuk habis dah tu. Tu. Jadi untuk minggu hadapan kita akan bincang pula bab yang ke-74, Ahlus Sunnah menasihati pemerintah baik, tidak mengadakan provokasi dan penghasutan. Hak ni sangat perlu dihayati. Hak ni. Kalau tidak boleh dosa nak hari pok kita. Tak faham ni. Ni termasuk dalam ajaran agama kita ni. Okey, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.